Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma rizna ilman nafi'an warzuqna fahman tayyiba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfa marrah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada pengurusi majlis, pengurusi surau, ahli jawatan kuasa surau, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita meneruskan pengajian kita ataupun kuliah ini, suka saya menyatakan bahawa satu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah memberitahu kepada Sayyidina Ali tentang amalan. Sesiapa yang membaca zikir ini, dia akan diselamatkan, tidak ada ujian musibah ataupun wabak. Maukah kamu wahai Ali, aku mengajarkan satu zikir, kalau kamu baca, nescaya kamu akan diselamatkan daripada segala penyakit, wabak, musibah dan sebagainya. Lalu Sayyidina Ali lalu Rasulullah mengajarnya, hendaklah kamu membaca Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim 10 kali. Maka sesiapa yang membaca ini, insya-Allah dia akan dijauhkan daripada wabak. Maka ini amalan yang perlu diamalkan satu hari paling kurang 10. Ini jaminan Rasulullah. Siapa yang membaca, dan bacaan zikir ini sangat afdal kalau kita baca ketika mana berlakunya wabak. Tapi kena pakai jugalah mas. Maknanya sebagai dia panggil syariat, kita kena usaha jugalah maknanya. Jadi dikatakan juga bahawa kita dalam hadis yang lain menyuruh kita memperbanyakkan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang banyak selawat, dia akan dijauhkan daripada wabak. Alhamdulillah, pada malam ini Allah pilih kita dapat sama-sama sembahyang maghrib berjemaah, dan insya-Allah kita berada dalam majlis ilmu. Apabila berada dalam majlis ilmu, dia akan mendapat 4 maknanya daripada Allah Subhanahu wa taala, anugerah ataupun kebaikan. Yang pertama, Allah turunkan rahmat dia. Siapa yang berada dalam majlis ilmu, dia akan mendapat rahmat. Yang kedua, Allah Taala datangkan hatinya tenang, akan diselesaikan segala masalah-masalah dia bila dia sentiasa berulang alik pergi ke masjid. Dan yang ketiga, dia akan diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Moga-moga kita datang di surau ini, kita membawa dosa kita keluar, habis dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala. Dan yang keempat, didoakan oleh para malaikat, orang-orang yang dapat hadir ke sini. Yakni ke sebuah rumah daripada rumah-rumah Allah Ta'ala. Ada dalam riwayat hadis disebut nama-nama orang itu di hadapan Allah oleh malaikat. Maka malaikat hadir mencatat nama-nama kita, akhirnya di hadapan Allah Ta'ala disebut nama-namanya. Maka ketahuilah, apabila Allah Ta'ala ingin memberikan seorang itu kebaikan ataupun tanda-tanda orang itu mendapat kasih sayang Allah Ta'ala, maka yang pertama, Allah Ta'ala mempermudahkan ia urusan agama. Maka dalam urusan agama dipermudahkan. Maka dipermudahkan ia sehingga dia menjadi orang yang gemar sembahyang berjemaah. Dan dia dipermudahkan untuk melakukan ibadat. Nak pergi ke masjid, tidak ada halangan, Allah permudahkan dia. Maka ini tanda Allah kasih kepada dia. Dan dikatakan juga, apabila sahaja Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada dia, Allah datangkan, mencampakkan ketenangan di dalam hati.
Maka ketika mana satu orang sahabat bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana orang yang mendapat kebaikan di sisi Allah. Lalu Rasulullah memberitahu kepada dia, Allah Ta'ala akan jadikan dia kuat agamanya, kuat imannya, dan dia meredai apa yang Allah kurniakan kepada dia. Maka tanda orang yang benar-benar beriman ini, dia ini suka kepada ibadat, suka kepada agama. Maka yang pertama, tanda Allah Ta'ala kasih kepadanya, Allah Ta'ala pemutahkan dia pada agama, yakni dikuatkan dia akan iman dia. Maka beruntunglah kita seandainya kita hari ini menjadi orang yang suka melakukan ibadah kepada Allah. Maka dalam melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala ini, kita kena memerhati 4 perkara supaya datang perasaan kita takut dalam melakukan ibadat. Sudah kita melakukan ibadat, maka kita kena memikirkan 4 perkara. Apa dia? Yang pertama, ahli ibadat memikirkan adakah ibadatnya diterima atau tidak. Jadi kalau kita tidak memikirkan, nanti kita akan sekadar ibadat, sudah sembahyang cukup gitu saja. Maka disuruh kita ini memikirkan adakah ibadat kita sudah diterima ataupun tidak diterima. Kalau rasa belum lagi diterima, mungkin ada cacat celah, perbaiki balik solat kita, perbaiki balik sembahyang kita. Maknanya supaya hari ini lebih baik dari semalam. Maka yang pertama, memikirkan tentang ibadah. Adakah amal ibadat kita ini maknanya diterima ataupun tidak. Urusan terima tidak terima ini urusan Allah. Namun kita kena memerhatikan, kerana tanda-tanda salat itu sudah disebut di dalam Al-Quran. Allah berfirman, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau kita tak berjaya lagi mencegah perbuatan keji dan munkar, maka diperbaikinya solat itu. Kenapa? Kerana solat itulah yang menjadi kayu ukur seseorang itu. Adakah dia ini dapat mencegah perbuatan keji dan juga perbuatan munkar, dosa-dosa besar, adakah dia dapat tinggalkan. Dan apabila dia jatuh kepada dosa, adakah dia terus kembali kepada Allah Ta'ala. Maka dikatakan bahawa pertama yang dipikir adalah adakah ibadat dia ini diterima ataupun tidak. Yang kedua, setelah dia muhasabah diri, dia fikir, Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi saya ibadat. Jadi saya, Allah Ta'ala bagi 5 waktu dipermudahkan sembahyang daripada subuh sampai ke isyak. Dan saya kalau tak semayang, maknanya kalau awal-awal hati saya jadi gelisah. Walaupun perkataan itu datang seorang-seorang, dia mari muhasabah diri dia, ya Allah, Alhamdulillah Allah beri saya dapat sembahyang 5 waktu mudah. Saya setakat ini sembahyang jemaah tidak tinggal. Maknanya kemudian rasa ringan saja buat amal ibadat, Alhamdulillah. Tetapi kena takut juga, kerana yang kedua yang ditakuti ahli ibadat, kerana bimbang Allah Ta'ala tidak, maknanya Allah Ta'ala ini dibimbangi Allah Ta'ala membalikkan hatinya sehingga menjadi tidak ibadat. Inilah dibimbangi. Walaupun sudah banyak beribadat, walaupun sudah lama beribadat, tapi perasaan yang ditakuti ahli ibadat, bimbang, takut amal ibadatnya itu tertolak. Satu. Yang kedua, dia takut di akhir kehidupan dia bukan dengan ibadah kepada Allah. Kerana Nabi SAW ada bersabda, inna ahadakum ya'malu bi'amalil ahli jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Wa inna ahadakum ya'malu bi'amali ahli nar hatta yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Ada satu orang hamba Allah, sesungguhnya seorang daripada kamu yang beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga antara dia dengan syurga hanya satu hasta sahaja. Maknanya tidak ada yang menghalang dia masuk syurga kecuali kematian. Fayasbiqu alaihi kitab, tercatat di lauh mahfuz sana.
Maka ketika hampir dia nak wafat, dia beramal dengan amalan ahli neraka, fayadkhuluna, akhirnya dia masuk neraka. Ini sudah soleh. Akhir sekali di akhir kehidupannya beramal dengan amalan ahli neraka, masuk neraka, wal iyazubillah. Inilah yang ditakuti. Kita tidak boleh lupa kisah Bausisa, seorang wali Allah, yang mana Bausisa ini ahli ibadat, sehingga mempunyai karamah. Karamah itu terselah pada anak muridnya. Disebut dalam kitab anak muridnya dapat karamah sampai boleh terbang atas udara. Dan mempunyai murid ribu, alim, dan tidak ada anak murid yang boleh menandinginya dalam melakukan ibadah. Tiba-tiba Allah menguji dia dengan didatangi satu iblis yang memakai pakaian seperti orang soleh, beribadat mengatasi dia. Sedangkan iblis itu tidak makan, tidak minum. Dia sembahyang. Satu masa dia letih, dia tidur. Lalu dia rasa heran, macam mana orang ini sembahyang 2-3 hari tak tidur, tak makan, tak minum. Lalu dia bertanya kepada orang tadi. Kata orang tadi, kamu ahli ibadat, kamu tak pernah buat maksiat. Aku dulu pernah buat maksiat, oleh itu aku beribadat dalam taubat. Jadi bila beribadat dalam taubat itu, dia punya nikmat ibadat lebih besar daripada orang yang ibadat tak pernah buat maksiat. Dan macam mana saya nak menandingi kamu? Jawapan dia, kamu kena buat satu dosa besar, kemudian kamu bertaubat sungguh-sungguh. Masa tu kamu akan dapat nikmat macam mana beribadat. Maka niat dia ini nak jadi ahli ibadat supaya macam orang tadi. Akhir sekali dia bersetuju. Maka dikatakan dia baik, pilih salah satu. Yang pertama, kamu bunuh orang. Yang kedua, kamu berzina. Yang ketiga, kamu minum arak. Dia fikir-fikir, yang pertama bunuh orang, rasa tak sanggup melibatkan orang lain. Berzina, rasa tak sanggup melibatkan orang lain. Paling ringan rasanya minum arak saja. Maka diminumnya arak, akhirnya dipilih minum arak, akhirnya minum arak, berzina, bunuh. Tiga-tiga dia lakukan. Bila dilakukan, akhirnya iblis itulah yang membongkarkan rahsia dia, ditangkaplah orang dia. Akhirnya dia ini ditangkap, diikat dan dihukum. Ketika nak dihukum, datang iblis pakai pakaian seperti ulama tadi, pakai sepakaian seperti orang soleh. Lalu marah dia, aku suruh buat satu, kamu buat tiga-tiga. Katanya, tolonglah aku boleh tolong padamu, tapi dengan syarat kamu itikad, kamu sujud pada aku. Kalau kamu itikad sujud pada aku lepaskan kamu. Maka dia fikir, kalau aku itikad sujud, nanti aku taubat, asal lepas saja. Kerana takut malu atas muka dunia ini. Akhir sekali dia itikad, ketika itu ditarik nyawanya, mati su'ul khatimah. Ini orang yang soleh boleh mati su'ul khatimah. Di dalam kisah yang lain mengenai Imam Ahmad Ibn Hanbal bersama anak muridnya. Ketika mana Imam Ahmad Ibn Hanbal ketika itu sakit, dan sakit ini membawa kepada sakit yang amat berat. Lalu anak muridnya merasakan imamnya, gurunya Imam Ahmad ini mungkin sudah sampai kepada sakaratul maut. Lalu dia ajar kalimah la ilaha illallah. Namun Imam Ahmad tak mampu nak ucap la ilaha illallah. Imam Ahmad hanya kata la, lepas tu diam. Maka terkejut anak muridnya. Ini Imam Ahmad Ibn Hanbal. Lalu dia ajar lagi la ilaha illallah. Imam Ahmad kata la, tu diam. Lalu terkejut dia. Lalu anak muridnya gelisah. Imam Ahmad tidak boleh ucap kalimah syahadah. Apa salah Imam Ahmad ni? Lalu dia ajar kali ketiga. La ilaha illallah. Imam Ahmad hanya mampu sebut la, tu diam. Lalu anak muridnya menangis beramai-ramai. Kalaulah Imam Ahmad tak boleh ucap kalimah syahadah, bagaimana dengan kita murid dia ini? Imam Ahmad Ibn Hanbal itu istiqamah beliau sembahyang 400 rakaat sehari, sembahyang sunat. Tak termasuk yang wajib, tak termasuk dengan Quran, tak termasuk dengan ilmu, tak termasuk dengan puasa. 400 rakaat satu hari. Bagaimana tak boleh ucap? Akhirnya Imam Ahmad, Allah Ta'ala beri sedikit kekuatan, lalu melihat anak muridnya beramai-ramai menangis. Lalu anak murid dia bertanya, wahai anak muridku, kenapa engkau menangis? Terkejut anak murid dia.
Lalu dia kata, aku melihat kamu sakit yang sangat tenat. Ketika itu hingga hampir-hampir wafat dah. Lalu katanya, Allah memberi kepadaku rasa sedikit bagaimana ujian sakaratul maut. Ketika mana kamu mengajak aku kalimah syahadah, aku mendengarnya, tetapi ketika itu aku dapat melihat iblis mendatangi aku. Ketika mana iblis mendatangi aku, lalu dia berkata, ya Imam Ahmad, engkau seorang lelaki yang saleh, engkau akan mendapat husnul khatimah, engkau dijamin syurga. Maka ketika itu dia kata, la, tidak, aku kata dia. Lalulah dia setiap kali engkau mengajak aku kalimah syahadah, lalu dia memuji aku. Maka ketika itu aku mengatakan tidak, la. Sampailah beberapa kali, 3 kali diajarnya. Lalulah katanya iblis, wahai Imam Ahmad, aku telah melakukan perkara yang sama ini terhadap ulama-ulama yang soleh. Lebih kurang 40 ulama soleh mati dalam ujub, mati dalam bangga dengan amal. Kamu bagus, kamu soleh, kamu tu. Akhirnya merasa bangga, ketika itu wafat dia. Inilah yang ditakuti oleh ahli ibadat. Kita tidak merasa kita sudah bagus, kita sudah tenang, kita sudah tunggu masa saja. Maknanya tidak. Maka ketahuilah, Allah Ta'ala tidak menghimpunkan 2 ketakutan. Allah Ta'ala tidak menghimpunkan 2 keamanan. Apa maksud 2 ketakutan? Kalaulah takut atas muka dunia, Allah jadikan kamu sudah tidak takut dekat negeri akhirat. Ketika nak wafat, Allah tak takutkan kamu. Allah Ta'ala datangkan malaikat gembirakan kamu. Allah Ta'ala datangkan Rasulullah selepas wafat kamu. Ketika sakaratul maut, kamu dapat lihat wajah malaikat, wajah Rasulullah dengan muka berseri. Ketika mana kamu di atas muka dunia, banyak rasa takut. Takut yang macam mana? Bukan takut duduk seorang ada lembaga mari belakang, bukan itu. Takut yang macam mana? Takut kita nak buat maksiat. Takut kita ini melakukan dosa kepada Allah. Takut nak mengeluarkan perkataan, nak hina orang. Takut kita nak apa ni, nak ambil hak orang. Takut kita nak mencari aib, nak fitnah orang. Takut kenapa? Kerana ada perhitungan di negeri akhirat kelak. Maka takut yang macam ini akan membawa selamat dia dekat negeri akhirat. Allah tak himpun sini takut, sana takut, tidak. Dan Allah juga tidak himpun 2 aman. Dulu atas muka dunia aman saja, rasa nak buat apa-apa, buat aman, maka nanti nak wafat dekat akhirat kamu tidak aman. Maka pilih yang mana satu, nak aman ke nak takut? Banyakkan takut. Takut yang macam mana? Takut yang membangkit ibadat, meninggalkan maksiat. Bukan takut tak boleh buat kerja, siapa duduk keluar tak berjalan, bukan. Takut yang membawa kita ini hati bergantung dengan Allah, ingat kepada Allah, sehingga tak mampu kita nak buat maksiat. Kalau jatuh kepada maksiat pun, dia cepat-cepat kembali kepada Allah. Kerana Nabi SAW bersabda, ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Maka hendaklah kamu bertakwa kepada Allah di mana kamu berada, kamu bertakwa kepada Allah. Takwa itu macam mana? Imam Ghazali sebut 3 takwa. Yang pertama, imtisalu awamiri. Kamu laksana segala perintah-perintah Allah Ta'ala. Laksanakan segala perintah Allah. Yang kedua, wajtinabu nawahihi. Kamu menjauhkan segala larangan Allah. Dan yang antaranya yang ketiga, tanzihul qulub, kamu menyucikan hati dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada mengatakan juga, Imam Ghazali juga ada menyebut takwa itu bermakna al-khasyatu wal haibatu ila Allah, merasa gerun dan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan bahawa apabila saja melakukan ibadat yang ditakuti, yang kedua takut Allah Ta'ala letak kita tidak istiqamah, takut di akhir-akhir kita ini tidak menjadi ahli ibadat. Yang ketiga yang ditakuti adalah mengenai wafat di dalam keadaan su'ul khatimah. Jaga-jaga ahli ibadat pun kadang-kadang boleh wafat su'ul khatimah. Maknanya kadang-kadang dengan sebab satu maksiat, dosa besar yang tidak ditaubatkan.
kecuali dia bertaubat. Moga-moga Allah jadikan kita semua ahli taubat. Kenapa semua ahli taubat? Saya tak pernah berzina ustaz, tak pernah minum arak. Ya, saya pasti. Tengok wajah pun tahu kamu tak pernah berzina, minum arak. Tetapi kadang-kadang kita buat maksiat, kita lalai. Ketika kita buat ibadat, kita lalai. Kita akan takbir dah macam-macam kita ingat dah. Sedangkan kita berdiri depan Allah, takkan kita tak nak taubat? Maknanya banyak kita perlu bertaubat. Jadi moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita ahli taubat. Maka dikatakan bahawa yang ditakuti ialah su'ul khatimah, ahli ibadat. Walaupun dia ahli ibadat. Kalau dia kena, alhamdulillah saya tidak pernah minum arak, saya tidak pernah berzina, saya tidak pernah berjudi. Fikir-fikir dosa-dosa besar kita tak pernah buat. Tapi kita bimbang. Anak-anak lelaki kadang-kadang mungkin tak sedar ada buat perkara yang menyakiti hati ibu. Isteri pun begitu, kadang-kadang menyakiti hati suami. Akhirnya mati dalam keadaan derhaka pada suami, derhaka pada ibu. Kita tidak lupa kisah bagaimana satu orang sahabat Al-Qamah ini ahli ibadat soleh, Rasulullah sayang dia, tapi ketika mana nak mengucap tak mampu nak mengucap. Kenapa? Kerana ada menyakiti hati ibunya. Jadi disebut dalam satu kisah pula, ada satu orang itu, dia ini tawaf di Kaabah, sentiasa tawaf dan baca Quran, kadang-kadang berpuasa di siang hari, pendek kata setiap hari duduk di hadapan Kaabah beribadat kepada Allah Ta'ala, sehingga orang-orang yang berada berhampiran yang biasa di situ mengenal ini lelaki yang saleh. Satu hari ada satu orang yang nak musafir, maka dia nak simpan barang mesti cari orang yang amanah. Nak tahu amanah, tengok orang tu soleh tak soleh. Maka ditanya-tanya orang mencadangkan inilah orang yang sentiasa duduk di depan Kaabah ibadat, bagilah pada dia. Maka dia pun terima, dia pun simpanlah. Apa yang dia bagi? Emas. Saya mahu musafir, tolong simpan emas saya. Nanti saya balik, tolong serahkan kepada saya. Lalulah selang dia pun serahkan pada orang tadi, pergilah musafir. Balik musafir, cari orang depan Kaabah itu tidak ada. Tanya orang, akhirnya orang kata sudah wafat. Cari keluarga dia, jumpa keluarga dia. Keluarga dia adalah anak dia. Tanya anak dia, tanya isteri dia, jumpa rumah dia, tanya anak isteri dia, ada tak suami kamu ini, tanya pada isteri, simpan barang beritahu. Dia kata tidak ada. Tanya anak dia pun tak ada. Akhir sekali maknanya dia berjumpa dengan satu orang wali Allah, lalu beritahu, kalau begitu kamu pergi dekat satu tempat yang bernama Barhut. Kamu pergi dekat satu tempat di makam Nabi Ibrahim. Makam Nabi Ibrahim antara Hajarul Aswad dengan makam Ibrahim. Kamu berdoa di situ. Nanti Allah Ta'ala bukakan petunjuk kamu. Maknanya kalau dia lelaki yang soleh, nanti kamu akan dapat tahu di mana barang kamu disembunyikan. Kalau kamu lelaki yang soleh. Kalau tidak, kamu pergi dekat maknanya kamu buat begitu. Dia pun buat pada malam Jumaat, dia pergi dekat antara makam, dia pun berdoa pada Allah, dia sebut nama orang tadi, dia berdoa pada Allah, tidak ada apa-apa tanda. Lalu dia tanya orang yang soleh tadi, dia kata kalau dia tidak ada apa-apa tanda, tak dapat jawapan, takut-takut dia tak duduk bersama orang yang soleh. Kamu pergi di Barhut, dia pun pergi di satu tempat nama Barhut. Maka dia berdoa pada Allah, minta dia sebut nama, akhirnya datang beritahu bahawa dia ini diazab oleh Allah. Mungkin dalam kisah itu didengar suara saja. Maknanya diazab oleh Allah. Diazab oleh Allah. Lalu dalam keadaan tu dia beritahu tempat dia ada di mana-mana, emas dia. Dia pergi cari-cari tengok emas tu ada pun, tak hilang sikit pun. Amanah. Seorang yang amanah, jujur. Tapi kenapa diazab? Akhirnya kalau tidak silapnya didapat dalam mimpi rasanya, dia bagi tahu, saya ada satu orang adik yang saya putus hubungan silaturahim dengan dia. Maknanya datang, kalau kamu jumpa dia, bagi tahu pada dia, kata aku minta maaf. Maka dia pun pergi. Tengok ternyata jumpa satu orang adik kepada si mati tadi. Rupanya adik dia kata abang dia memang putuskan hubungan dia, tak ambil hirau langsung dengan dia. Dan dia kata saya dapat alamat melalui mimpi abang kamu kena azab kerana putuskan hubungan silaturahim. Sedangkan abang kamu ni seorang yang soleh, ibadat.
Lalu dia kata saya maafkan. Abang saya dia minta maafkan. Selepas adiknya maaf, lelaki itu mimpi balik pada lelaki itu. Dia kata, aku dilepaskan azab. Tidak ada dosa kecuali memutuskan hubungan silaturahim. Sebab itulah ditakuti orang ahli ibadat. Sudah beribadat, sudah ibadat. Kalau ahli maksiat itu takut mati su'ul khotimah sebab dia banyak maksiat. Tapi orang ahli ibadat takut juga su'ul khotimah. Sehingga disebut oleh ulama' menyatakan sesiapa yang tidak memikirkan adakah dia ini mati su'ul khatimah ataupun husnul khatimah, su'ul khatimah lebih dekat dengan dia. Kalau dia rasa biasa saja. Tapi kalau dia fikir minta pada Allah, insya-Allah moga-moga kita semua yang mendengar ini diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan yang keempat yang ditakutilah azab Allah. Azab Allah. Selalu memikirkan ahli ibadat. Ketika dia lapar, dia fikir macam mana dia lapar dekat akhirat. Ketika mana dia sakit, makna bagaimana. Ketika rasa panas, bagaimana panas akhirat. Ini orang-orang ahli ibadat. Hatinya hidup kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama kita balik tadi, tajuk kita ialah orang yang disayangi oleh Allah. Yang pertama, Allah kuatkan dia iman, Allah kuat dia ibadat kepada Allah. Yang kedua, tanda orang disayangi oleh Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala jadikan dia ini zuhud dalam kehidupan atas muka dunia. Jadi berzuhudlah kita. Apa makna zuhud? Maknanya kamu hendaklah merasa cukup dengan apa yang Allah bagi ini, kemudian gunakan harta pada jalan Allah, dan apabila Allah memberi sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah. Maka ciri zuhud itu, tanda zuhud itu 3. Yang pertama adalah dia ini merasa cukup dengan apa yang ada, apa yang Allah Ta'ala bagi, alhamdulillah. Maknanya, kerana apa? Kerana itu semua datang daripada Allah. Bagaimana nak merasa cukup dengan apa yang ada? Hendaklah kamu melihat kepada pemberi nikmat. Jangan melihat kepada nikmat itu semata-mata. Kalau kita tengok pada nikmat itu semata-mata, rasa tidak cukup. Rasa tidak cukup. Tapi ingat, itu datang daripada Allah. Bagaimana contoh kita nak buat? Baik contoh. Contohnya kalau kita bertemu dengan satu orang ulama. Datang ulama luar negara. Ulama itu ulama Mesir, ulama Yaman contohnya. Datang daripada luar negara, datang kampung kita. Ramai-ramai jemaah datang. Kita yang dipilih, dia ambil sebatang pen dia beri hadiah pada kita. Bagaimana perasaan kita? Kita rasa sangat gembira. Kita gembira itu bukan saja pada pen yang dibagi. Kita gembira kepada Tuhan yang membagi itu, satu orang ulama besar. Masa ketika itu kita tak tengok dah pen tu harga macam mana, murah, mahal, tak jadi ukuran. Yang jadi ukuran, siapa yang memberi pen itu. Maknanya, apa yang akan kita lakukan? Kita akan simpan baik-baik. Ini pen satu orang ulama besar daripada Yaman contohnya. Ini pen daripada ulama Mesir, Syekh Ali Jum'ah bagi saya. Ini pen daripada Habib Umar bagi saya. Jadi ulama-ulama besar bagi pen tu, masa ketika itu kita bangga, rasa suka. Kerana apa? Kerana yang memberi itu adalah satu orang ulama. Tiba-tiba selang beberapa hari, kawan kita tengok hari jadi kita, dia bagi pen yang sama je, pen yang sama saja. Masa kita itu kita tengok, oh pen ini saja bagi, sebab kita sudah melihat kepada pen tadi, kita tak lihat kepada macam pemberi tadi. Maka untuk kita nak merasa cukup dengan apa yang Allah beri pada kita, kita kena melihat nikmat itu datang daripada Allah. Nikmat itu datang daripada Allah. Tak kira kita dapat rezeki banyak ni ke banyak tu, sikit banyak itu pemberian Allah. Kerana Allah sudah berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami akan bagi, kami telah bagikan bahagian-bahagian kamu semasa kamu hidup atas muka dunia. Orang ini kaya, orang ini miskin, orang ini sederhana. Yang kaya kadang-kadang tak sihat, yang miskin kadang-kadang sihat. Kadang-kadang yang kaya anak tak ramai, yang miskin ramai pula anak. Allah bagi belaka, kaya mengikut bahagian-bahagian. Ada yang kaya anak,
Ada yang kaya anak, Masya Allah. Anak berapa? Tak ramai ustaz, 12 orang je. Oh gitu. 12 orang. Maknanya ada orang kaya, saya anak tak ramai ustaz, seorang ni je. Oh gitu pula. Allah Ta'ala bagi dah bahagian-bahagian. Maka ketika itu kita rasa cukuplah. Jangan melihat pada nikmat orang lain nanti tak cukup kita. Maka dikatakan bahawa hendaklah kamu zuhud. Maka zuhud yang pertama merasa cukup apa yang ada. Yang kedua cukup. Ya, zuhud ini adalah tidak bercita-cita dengan sesuatu yang dia belum lagi miliki. Saya tidak ada kereta sport, kereta mewah, maka tak bercita-cita. Zuhudlah tu. Tak zuhudlah. Kita tengok orang naik kereta sport, Allah 2 juta, bolehkah aku sedak lah contohnya. Maka ini hati kita lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar yang Allah beri cukup. Kadang-kadang kita rasa cukup dengan apa yang Allah beri, tapi hati bercita-cita lagi. Kalau aku nak begini, nak begini. Baik para jamaah, kalau mahu bercita-cita, bercita-citalah yang memberi kebaikan yang kekal. Saya contohkan kisah satu orang wali Allah. Habib Ali Batu Pahat sudah meninggal dah. Habib Ali Al-Idrus. Boleh minum air ya? Jalan jauh kena isi minyak kan. Baik, Habib Ali ini dia duduk rumah sewa sahaja. Dia satu orang lelaki yang soleh, alim, soleh. Jadi ramai orang datang rumah dia. Bila ramai datang, ada satu orang hamba Allah yang kaya daripada Singapura. Datang ke Batu Pahat jumpa beliau. Dia kata, Habib, orang datang rumah Habib ramai. Selalu datang tiap-tiap hari. Habib rumah kecil aja. Kadang-kadang sebahagian duduk dalam, sebahagian duduk luar. Apa kata kalau saya bagi Habib duit, Habib beli rumah baru yang besar? Tujuan dia apa? Tujuan orang ini, tujuan dia mulia supaya jadi tetamu datang, Habib pun senang, maknanya selesa. Jadi Habib kata baik. Habib pun setuju. Tapi Habib kata tak apa, Habib akan beli rumah. Beli rumah. Jadi orang Singapura itu pun baliklah. Selang beberapa lama dia pun datang balik. Dia pun terfikir, Habib beli rumah macam mana Habib beli rumah ni? Dah bagi duit ratus-ratus ribu ni, rumah macam mana dia beli? Rumah besar mana dia beli? Maka sebelum dia nak pergi rumah, yang dia kenal dah rumah Habib, rumah itu dia biasa pergi. Tapi dia dah tanya orang, Habib Ali duduk kat mana sekarang? Habib Ali duduk di mana sekarang? Orang bagi tahu rumah tu lah. Rumah situ juga. Maka terfikir takut rumah tu dirombak, dibuat rumah baru. Tapuk itu. Sampai di situ tengok rumah yang sama. Habib duduk situ tak beli. Dia pun jumpalah Habib. Dia pun berkata pada Habib tadi. Ringkas cerita dia bertanya, Habib janji kata nak beli rumah. Kata ya, saya dah tunai dah janji saya beli rumah. Dah kenapa Habib beli rumah ni? Habib beli rumah kat mana? Dia kata saya beli rumah kat syurga. Saya beli rumah dekat syurga. Habis duitmu aku belanja untuk membina rumah dalam syurga. Maknanya jadi mungkin Habib tu dah bagi fakir miskin ke, dah bagi ke madrasah ke, dah bagi ke anak yatim, dia tak bagi tahu. Tapi dia kata duit kamu ni aku beli rumah, tapi aku beli rumah dalam syurga. Tengok orang. Ini zuhud. Sebab tu kalau kita nak cita-cita hebat, saya kalau boleh nak besar, istana besar, mari kita pakat cita-cita dalam syurga lah, dapat istana besar. Maknanya mami abdi muslimin yusalli kulla yaumin lillahi ta'ala sinta raka'atan buniyallahu lahu baitun fil jannah. Tidak ada satu orang muslim yang sembahyang siang malam kerana Allah Ta'ala. Sembahyang 12 rakaat satu hari. Ada ulama kata 12 rakaat ni ia adalah sembahyang sunat rawatib. Ada mengatakan capung hak lain cukupkan 12. Capung hak lain rawatib duha sikit. Maknanya rasa nak tambah lagi tak cukup, malam sembahyang sunat pula sunat taubat ke, cukupkan 12 rakaat. Buniyallahu lahu baitun fil jannah. Allah Ta'ala bina rumah istana dalam syurga.
Maknanya itu orang-orang soleh. Pandangan orang soleh tak macam kita. Kita ni memikirkan, sebab itu inilah yang dimaksudkan antaranya zuhud, tidak bercita-cita dengan sesuatu yang kita tidak miliki, tidak bercita-cita. Kalau nak bercita-cita, ayo kita bercita-cita untuk akhirat. Itu dah tak apa. Saya kalau boleh nak istana dalam syurga, kalau boleh begitu maknanya. Dan yang ketiga, zuhud ini dan kadang ada dia tidak bercita-cita tapi dia mendapat rezeki yang lebih. Maka jangan tolak para jemaah, kalau dapat rezeki lebih jangan tolak. Islam tak suruh kita miskin, Islam suruh kita kaya. Kenapa kata begitu? Kerana kan Nabi kata tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas lebih baik. Kalau kita kaya, kita boleh infak. Allah Ta'ala pun sebut banyak ayat tentang infak harta ni. Kalau nak sebut bab infak harta ni kena mari pulak lain kali. Maknanya tentang infak harta. Tapi saya ambil satu ayat lah yang saya pilih. Masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kama salihabbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang infak fi sabilillah seperti dia ambil satu benih, dia tanam. Dia tanam benih tadi, kalau tumbuhnya pokok, daripada pokok tu ada 7 dahan, daripada dahan tu ada 7 tangkai. Maka pada tangkai itu ada 10 buah. Jadi 10 kali 7 700. Itu paling kurang. Mungkin kita infak satu surau ini RM1 dapat 700 pahala. Itu kalau RM1, gandakan yang lain ke satu tu jadi 700. Dok lebih lagi boleh. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Taala boleh ganda lagi ikut yang Allah Ta'ala kehendaki. Maknanya baiklah andai kata para jemaah ambil yang pertama, saya rasa cukup, alhamdulillah, tapi saya tak bercita-cita lah nak dapat lebih. Tiba-tiba walaupun tidak ada cita-cita nak dapat lebih, tiba-tiba Allah memberi rezeki lebih. Rezeki lebih, kita berniaga macam biasa, tiba-tiba datang satu orang nak barang-barang kita dengan secara tetap, dengan jumlah yang besar. Tiba-tiba dengan rezeki itu Allah memberi rezeki yang lebih lagi. Kita pula kalau kita faham, kita tak boleh ni nanti tak zuhud. Tidak, zuhud bukan bermakna duit tiket, bukan. Zuhud ini bukan melibatkan harta, melibatkan hati. Melibatkan hati. Baik, bagaimana kalau mendapat harta yang banyak? Ya, tidak ada masalah. Tetapi pastikan jangan harta yang banyak itu melalaikan kita ibadah. Para jemaah hebat kaya macam mana, jangan tinggal masjid. Itu bagi tahu. Formula dia. Kaya macam mana pun tak apa, saya projek juta ustaz. Juta. Ustaz kena faham tak, juta tak juta, masjid jangan tinggal. Saya beritahu satu orang hamba Allah di Terengganu. Dia kata, ustaz, saya punya akaun tahunan memang cecah juta lah. Saya pun kata boleh dah tinggal-tinggal masjid. Sebab anak-anak pun ada kerja sendiri. Dia kata anak tak boleh lepas. Kena kita kot. Dan dia nak percayakan anak. Gitu pula. Maknanya. Maka dia katakan bahawa apabila sahaja Allah memberi rezeki yang lebih, maka orang yang zuhud itu macam mana sifatnya? Dia membelanjakan yang lebihan daripada yang digunakan. Mencukupi atas dirinya, membelanjakan pada jalan yang diredai oleh Allah Ta'ala. Untung, sangat untung. Kalah kadang-kadang mengalahkan ulama orang infak ni. Kadang-kadang mengalahkan ahli-ahli ibadat. Kita mampu tak semayang seperti Ali Zainal Abidin 1000 rakaat satu hari? Ali Zainal Abidin, anak Saidina Husin, sembahyang 1000 rakaat satu hari. Hasan Sabi Al-Banani, seorang tabi'in kalau tidak silap, dia ini sembahyang 800 rakaat satu hari. Imam Syafi'i 2 kali khatam satu hari. Kita tak mampu belaka tu. Tapi Masya Allah, kita boleh mengatasi, kita boleh mendapat seperti mereka. Kalau tak dapat mengatasi hampir-hampir pun alhamdulillah. Apa dia? Ialah dengan cara infak. Saya nak cerita sebagai penutup Kita boleh tak panjang-panjang? Kita boleh. Okey, sikitlah cerita dia. Cerita dia, satu orang hamba Allah. Ada sahabat saya, ini sahabat saya, beliau buka tahfiz. Dia buka tahfiz.
Jadi bukan tahfiz, ada tahfiz 1, tahfiz 2, tapi sewa rumah. Ada pelajar masuk sini 10 orang sini masuk 15 orang ni. Jadi 3-4 sewa rumah ni sapi 1-2 hak dia belaka, tapi jadi sekejap pergi pondok ni, sekejap pergi tengok-tengok ni. Datang satu orang hamba Allah, dia kata, "Ustaz, ambil rumah saya lah." Mula akhirnya ustaz tu sewa. Ambil satu bangunan 3 tingkat, sapi ramai-ramai 5-6 sapi gabung untuk satu. Sewa 3,000 sebulan, 3 tingkat. Jadi dalam setahun 2 tahun, akhirnya satu orang hamba Allah Ta'ala datang, Ustaz ni sewa berapa sebulan? Maknanya, beginilah Ustaz ambillah rumah saya. Saya bagi saja percuma, Ustaz ambillah, buat tahfiz rumah saya. Jadi dah tak sewa dah, Ustaz tu setujulah. Ustaz tu pun pindahlah. Dalam pindah tu, kalau tidak silap, tuan rumah bagi duit pula untuk nak besarkan mana-mana. Besarlah. Maka maka pindahlah pelajar-pelajar tahfiz belajar membaca Quran di situ. Baca Al-Quran di situ. Sehingga pelajar hari ini dah 200-300 dah. Maknanya entah 100-200 ramailah maknanya. Baca Quran di situ. Selang beberapa lama di bulan Ramadan, pendema itu meninggal. Meninggal, wafat. Maka bila wafat meninggal itu, mudir madrasah tapi minta, boleh tak sembahyang jenazah di pondok dia ni. Ni pondok dia bagi ni. Nak sembahyang kat pondok dia. Apa yang berlaku? Tak muat orang. Tak muat orang. Dalam tak muat, nak sembahyang zuhur masa tu, orang masjid minta sembahyang kat dia. Di masjid pun ramai juga tunggu. Maka diangkat jenazah tadi, pergi ke masjid. Maka berlakulah sembahyang jenazah macam sembahyang Jumaat. Penuh orang. Oleh kerana nak sembahyang dekat pondok ni, nak tengok orang semua tak muat sekali, akhir kali pindah pula masjid dengan tempat tu, madrasah tu tak jauh mana, pindah pula jadi agak lambat sikit. Bila agak lambat, sembahyanglah jenazah. Lepas sembahyang jenazah, sahabat saya jadi imam yang dapat tu. Lepas daripada tu, akhirnya nak habis sembahyang, nak tutup dah, nak pergi hantar tu, datang ahli keluarga, boleh tak? Ada ahli keluarga daripada jauh baru sapa, boleh tak nak tengok yang terakhir? Dia tanya, Tok Imam sembahyang jenazah, sahabat saya lah. Sahabat kata, tak apa, boleh lah, buka lah. Masa buka tadi, sahabat saya tengok apa yang berlaku. Mayat tu senyum dia. Kata sahabat saya, dia kata tinggi depan saya, Ana lama ni duk cerita je, tengok dalam gambar orang mati senyum. Ni Ana tengok diri depan mata. Katanya, dia ni ustaz, ramai pengikut, dak, TV3 tak pernah masuk. Dia ustaz, dak, dia bukan ustaz, dia bukan mana. Apa amalan dia? Wallahu alam, tapi yang tahu dia bagi madrasah dia. Kalau dia bagi rumah dia jadi madrasah, orang hafal Quran, tiap hari orang baca Quran. Setiap hari orang baca Quran. Kalau setiap hari boleh orang khatam Quran, setiap hari pahala khatam Quran sampai ke dia. Maknanya, dan saya dapat tahu setiap bulan pelajar khatam. Maknanya Allah ya Allah tahakkus tu. Saya kata kalau orang bijak, dia tak akan sayang harta dia kalau dia bijak. Maknanya, jadi sekarang ini pastikan kita nak jadi orang yang Allah kasih, tidak kita lakukan kecuali memberi manfaat dekat negeri akhirat. Itu baru nombor 2, nombor 3, nombor 4 tak masuk lagi. Orang-orang yang ditanda-tanda, itu kena bicara akan datanglah. Kita doa agar Allah Ta'ala cepat-cepat angkat wabak. Moga-moga Allah Ta'ala selamatkan jemaah kita. Moga tidak ada satu orang pun yang dijangkiti wabak ini, dan juga ahli keluarga kita. Dan kita mohon agar Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma inna nas'aluka taubata wa dawamaha, wa na'udzubika minal ma'siyati wa asbabiha, wa zakirna
بالخوف قبل هجوم خطراتها ومن التفكر في طرائقها وامحو من قلوبنا حلاوة ما اجتنيناه والطمع لما هو بضدها اللهم أحرمنا لذة معصيتك وارزقنا لذة طاعتك اللهم يا الله حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك ووسق اللهم رابطتها وعد مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يكبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليه واحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا